Orang bila tanya kita dan kita tahu dia ni ahli masjid, kita kena cerita kebaikan dia. Oh dia okey, dia bagus. Okey. Baik orangnya. Padahal dalam hati, apa benda lah kau nak pergi jumpa orang tua tu, kedekut. Orang tua ni kau tahu punya kedekut luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita waktunya mengisi nutrisi otak, mengisi makanan hati ya, biar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini program ngaji bareng kita akan diisi oleh Ustadz Badlisah ya teman-teman. Di sini ada satu video yang mana videonya itu sangat membuat saya itu pengen ngaji dengan video ini ya teman-teman. Tajuknya ada yang saya nggak ngerti ya. Di sini tajuknya time subuh, berarti waktu subuh ya. Akulah tok siyak lah. Tok siyak itu maksudnya apa? Akulah tok siyak, akulah azan. Berarti aku yang azan, akulah imam, aku yang menjadi imam, aku juga makmum gitu. Ustadz Badlisah. Jadi saya yang nggak ngerti di sini adalah akulah tok siyak itu maksudnya apa ya kira-kira teman-teman? Tolong komentar di bawah ya, biar saya tuh ngerti dari tajuk ini maksudnya apa seperti itu. Oke, di sini videonya sudah saya persiapkan ya. Tinggal kita persiapkan untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Badlisah ini. Seperti biasa jangan lupa sebelum ngaji buka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Nonong datang, orang lain aku. Lepas tu Bilal berbulu imam dua. Imam dua Rabu datang. Time subuh akulah azan, akulah qomat, akulah imam. Kalau pergi ni cerita orang Kuantan, bukan cerita orang sini. Kalau gaduh macam ni, dia sama macam pasar ya. Akhirnya tempat tu pun tuan tak suka. Imam dengan makmum bergaduh ni bukan cerita rekaan. Saya cerita yang berlaku di tempat saya je lah. Tempat memang semua ada bagus, ya? tak ada masalah. Ada satu kes jadi kes polis. Kes polis. Imam jadi imam, makmum. Dia masjid ni saya tengok lah ya, terutama di Negeri Pahang, Negeri Sembilan saya tak tahu. Masjid ni, mana-mana masjid lah, saya tengok mesti ada satu dua watak kaki komplain lah. Dia punya kaki komplain luar biasa, kalah juri Akademi Fantasia. Semua benda dia komen. Iya, memang ada ya. Teknik pembacaan, tajwid, performance imam, pakaian, motor imam, kereta imam, lampu, kipas, sawang, tandas, engsel, semua complete set dia ni jadi juri. Saya ingat bahagian pengurusan masjid kena ambil dia lah jadi panel penilai. Dia kan terror sangat. Semua dia terror lah. Tapi watak begini yang merosakkan masjid. Kadang tu imam ni orang, bukan robot. Bukan beranak-beranak terus jadi imam, tidak. Ada yang kena paksa jadi imam pun ada. Kalau masjid surau taman perumahan mana ada ustaz-ustaz sangat. Guru besar pencen, sarjan pencen, askar pencen jadi imam. Pencen. Nak harap orang tu baca setara Al-Hafiz. Orang tu bukan Al-Hafiz, Al-Hafiz. Pis tak ada, separuh dia hafal. Tu pun saya baik, separuh dia hafal. Kalau tak ada langsung. Jadi janganlah komplain, kejap buat duha aku boleh teka lah dia. Kalau hari Selasa, Inna a'tayna alam nasyrah, aku boleh teka lah. Janganlah begitu. Bagilah dorongan. Jadi imam orang, ada masa imam tu fed up. Ni cerita berlaku di Temelung. Makmum ni dia boleh macam sindir-sindir lah, nak sembahyang maghrib. Kau teka ke imam baca surah Hamdah. Aku rasa izaja inna a'tayna. Hari tu imam tu angin tak apa elok, tak apa yang tak kena di rumah agaknya. Dia marah sangat masa tu. Terus dia selak kain dia, tunjuk punggung depan makmum. Imam pula tak pakai spender, la ilaha illallah. Spender. Dia tepuk punggung, katanya. Makmum, Allah tu imam. Tu report polis. Yang saya cerita sebab jadi report polis. OCPD pula nak mengenakan masjid tu. Tuan OC hantar IO, penyiasat, pegawai penyiasat, polis Bengali, sing. Dia punya serban besar pada musim masjid lagi datang. Ambil statement.
Orang Islam apa mau jadi tunjuk bonto apa. Kan orang sing Bengali kalau dia ceramah syok. Tuan-tuan panggil orang sing sekali berceramah. Orang memang cakap memang sedap. Orang mau apa mau jadi orang Islam apa. Alah macam cerita Piramli tu kan. Ada mana adab kah? Panggil orang hoi hoi saja kan. Cerita Seniman Bujang Lapuk kan sing Piramli sekolah tu kan film dia. tiga-tiga sekali. Macam tu lah di sekolah kan Tok Imam. Dia Tok Imam. Tapi kita faham juga apa perasaan Tok Imam. Allowance 800.5 je. Kerja teruk. Tak padan. Kena pergi kursus lah. Ada tahsin lah. Banyak cerita. Bukan 8,500 allowance dia. Jadi berpada-pada lah. Ini yang bergaduh-gaduh ni tadi. Jangan sampai bergaduh-gaduh kita duduk masjid. Ada yang bergaduh kerana benda-benda kecil. Contoh, pernah juga satu kes polis juga di Kuantan. Kes imam menyebut Sayyidina dalam tahiyat. Kecil sangat, akademik sangat. At-tahiyatu barakatuh salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut Sayyidina Mufarakah satu soft. Benda kecil je. Kau nak gaduh apa? Dia kata ustaz batal semayang. Kenapa batal? Kami dengar PA system canggih. Sebut tu apa semua orang dengar. Ustaz sebut Sayyidina Muhammad. Ya saya sebut. Kenapa ustaz sebut Sayyidina Muhammad? Lah saya hormat Nabi apa masalah awak? Takkan saya panggil Muhammad tu Muhammad ni bukan saudara saya. Saya kenalah sebut nama dia Sayyidina. Ada nama, ada gelaran dia. Sedangkan Sultan pun kita tak panggil nama pendek dia. Sultan Pahang, Ayahanda Sultan. Nama Duli Muhammad Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibn Marum Sultan Abu Bakar Ya'aituddin Al-Muazzam Shah. Kalau ikut nama dia Ahmad Shah Ibni Abu Bakar. Tapi berani kau nak panggil Ahmad Shah? Tak berani. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mat Najib Tuan Abdul Razak. Tak kau panggil Jip mesin Jip. Tak boleh. Ada cara sebutan dia. Yang awak Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Deh. Mana boleh deh. Kau deh lah datang UTK kan. Ada cara kita menggelarkan orang. Ya, betul. Ustaz ni confident lah dia dah jawab macam tu. Sekali budak ni bantai pula. Ustaz, kalau nak hormat sangat Nabi, nak panggil Sayyidina bagai-bagai. Apa dalam azan tak sebut Sayyidina? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ustaz tu tak boleh jawab. Tu aja tumbuk, jom tumbuk ah. Kes polis lagi. Pening betul lah melayan kes polis ni. Tuan-tuan janganlah pula keliru. Boleh sebut ke tak boleh sebut Ustaz? Sebut je lah apa masalah kau. Sebut je. Kita menghormati Nabi. Kita ni orang tawaduk. Kita tak sampai hati nak menamakan Nabi ni dengan nama Muhammad macam buat nama kawan kita. Jadi kita hormatkanlah dia. Kalau itu menjadi satu kesalahan, Tuhan lebih tahu apa niat kita. Niat kita bukan nak buat kesalahan, nak memuliakan dia. Dia tak payah bergaduh. Ya betul. Kemudian apa lagi? Kenapakah kita kena semayang di masjid? Orang yang semayang di masjid diiktiraf sebagai orang Allah, geng Allah. Tuan-tuan yang kerap datang masjid ni, tuan-tuan kena bangga, tuan-tuan jadi orang Allah. Apa kelebihan jadi orang Allah? Sekarang ni masyarakat kita selalu kelompokkan orang ikut orang besar-besar tertentu. Ustaz, ni orang Tun Mahathir. Okey. Ustaz, ni orang Datuk Mat. Okey. Ustaz, ni orang Tun Najib. Orang Tun Najib. Ustaz, ni orang Tuanku Agung. Ni Agung ni orang ni, geng-geng Agung semua ni. Gitu. Ustaz, orang ni orang Datuk sekian, orang ni Tengku sekian. Kita kelompokkan orang ikut orang besar-besar. Orang masjid, inna umara buyutillahum ahlullah azza wa jalla. Orang yang selalu datang rumah Allah, mereka geng Allah. Masya Allah. Orang Allah. Special tu. Apa specialnya jadi orang Allah? Wah. Jadi orang Allah ni special tak special? Saya pernah pergi berceramah di Kota Tinggi, Kampung Makam Kota Tinggi. Kampung Makam Kota Tinggi ni ada satu masjid di situ. Masjid Kampung Makam. Bagi tuan-tuan yang minat sejarah Melayu, kurang-kurang sekali kena pergi Masjid Kampung Makam Kota Tinggi. Apa sebab? Di masjid itulah terletaknya makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah yang kedua, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Shah. Apa kena mengena dengan saya Ustaz? Sultan tu dia orang panggil Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dek kerana berlaku peristiwa Mahmud mangkat di Julang, itulah munculnya kerajaan yang kecil-kecil bendahara Temenggung, Gedebong, berpunca daripada situlah dia katakan tak ada anak, orang datang mengaku jadi anak. Itu yang sejarah Melayu tu jadi panjang. Jadi dia bermula di Kampung Makam itu. Saya pergi berceramah. Kampung tu, masjid tu memang penuh kubur. Dia punya imam nama Imam Tarpani. Dia kata Ustaz ni dulu masjid ni semua kubur.
Ini tuan-tuan kena ingat. Kalau kita orang tua dulu, sini kita orang Negeri Sembilan ni suka sejarah. Sejarah mesti bermula dengan kajian makam dulu, kubur. Kalau kita tak minat kubur, payah nak kaji sejarah, mesti kenal kubur dulu. Baik itu kubur, kalau kita nak kenal kubur nenek moyang, orang dulu-dulu dia bahagikan macam ni. Yang layak dikebumikan di kawasan masjid, dua saja. Pertama bangsawan, yang kedua ahli masjid. Yang ada di masjid ni bukan sebarang-sebarang. Orang awam kebumi di mana? Kat rumah ya. Orang dulu mati tanam bawah rumah ya. Itu yang sekarang bila projek perumahan korek apa, oh jumpa nisan, jumpa batu sungai, jumpa batu nisan. Sebab dulu tanam kat kawasan rumah ya. Dia sama ada masjid, kawasan rumah atau tepi sungai. Siapa yang tanam tepi sungai? Pertama penjenayah. Jenayah tanam tepi sungai. Kena tangkap-tangkap tanam tepi sungai. Sebab dia niatkan kalau banjir biar mayat dia hanyut sampai ke laut, macam tu sajalah. Ataupun orang musafir, pengembara tak boleh tanam tuku suka hati, tanamkan tepi sungai. Habis kalau tengah hutan macam mana Ustaz? Tengah hutan lain. Kalau tuan-tuan jumpa kubur tengah hutan, jangan terus kata tu kubur. Tengok dulu kiblatnya di mana. Kalau kiblatnya tak sama dengan kedudukan kubur, tu bukan kubur. Itu tanam saka. Tuan-tuan janganlah korek. Sekarang recycle bawa balik pula yang baru pula kan. Jangan nak baca-baca keluar jin Aladin nanti kan. Tengok kiblat dulu lah di mana. Jadi orang masjid dia special. Dia sama dengan bangsawan, istana apa semua, dia dapat duduk di kawasan masjid dikebumikan. Jadi kata Imam Tarpani, dulu pernah masjid ni nak dibesarkan, jadi kubur ni terpaksa alih. Kubur dah lama dah. Sultan Mahmud mangkat di Julang ni tahun 1699, lama dah. Alihkan kubur. Dia kata Tuhan nak tunjuk berapa banyak kubur yang dialihkan itu masih lagi tak terjejas jenazah. Allah muliakan. Ada satu Tok Imam, tua dah. Dia punya tak masih, dia mati lama dah tapi tak jejas lagi. Di situ Tuhan nak menunjukkan kalau dah jadi geng Allah, benda-benda begitu Tuhan pelihara lah. Datanglah ke masjid. Lepas tu saya selalu pesan pada Bilal khususnya, Bilal, buatlah kerja elok-elok. Kalau kita allowance tak masuk ke apa ke, janganlah mengamuk-mengamuk sangat. InsyaAllah kita geng Allah. Saya tak pasti berapa Negeri Sembilan punya allowance, tapi kalau di Pahang, Imam Qaryah 800,500, Bilal 400,500 ya. Kajian negeri bagi. Ada masa duit masuk, ada masa tak masuk. Bukan tak masuk, tukar akaun, benda macam tu lah. Bilal-Bilal ni saya memang hormat, respect betul dia orang. Sebab allowance tak banyak, kerja teruk. Kadang tengah azan, kilat hujan lebat, short current ni, Allah kerah tangan. Short current, sian betul lah tu Imam. Bilal, yang kau pegang mikrofon ingat karaoke, kau biarlah macam tu. Pegang macam ni. Aduh. Dia orang memang allowance tak pernah minta. Kadang-kadang dia dah bersara kerajaan, dia saja menyumbangnya. Allowance tak minta. Tapi kalau tak dapat, lain macam juga azan dia tu. Dia punya lagu tu kita boleh kenal. Dia punya taranum lenggok dia tu kita tahu. Lenggok dapat allowance dengan yang lenggok tak masuk allowance tu lain. Dulu sekali 3 bulan kajian Pahang tak bayar. Bukan tak bayar, pindah akaun, tukar AG, tukar kepala kewangan. Jadi akan ada tunggakan dalam 4 bulan. Tahu bulan pertama dia okey. Bulan kedua dia okey. Masuk bulan ketiga, dia tak ada dia bising-bising nak serang pejabat agama, tak ada. Kalau guru takmir jangan main-main, lambat sikit surat layangan tu ke menteri lah jawabnya. Ini bukan cerita orang sini, ni di Afrika. Yang guru takmir di Afrika, Malaysia, bagus semua. Kalau Bilal masuk bulan ketiga, dia dah lain macam. Azan dia tu lagu dia pun kita boleh kenal lagu lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam nak marah. Ada sekali orang komplain, lain macam Bilal, suruh PPMD, pegawai penyerah masjid, kau pergi hintai sikit macam mana dia. PPMD hintai, kau pintu dia kan azan kat dalam. Hintai. Rupa azan sambil duduk ya. Allahu Akbar. Lain macam Dalam tak masuk. Bulan 4 dia dapat tunggakan sampai daripada bulan 12. Azan macam Piramli. Allah. Manusia, human. Ya.
Habis kalau tak masuk allowance Itu sekali-sekali gaya hidup sabar. juga ya. Aku ni geng Allah. Geng Allah. Yang kedua Tuhan berjanji, ini ada satu hadis kata Anas bin Malik. Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala ni kalau ikutkan, dia benci tengok perangai manusia banyak maksiat ni. Kalau boleh Tuhan nak turunkan azab hari-hari. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Aku ni kata Allah dalam hadis Qudsi riwayat Al-Baihaqi. Kalau ikutkan geram tengok perangai manusia, aku rasa nak turunkan azab sekarang juga. Geram betul aku. Yang perempuan nak kahwin dengan sama perempuan, yang laki nak kahwin sama laki, yang laki nak jadi perempuan dan perempuan jadi apa, Tuhan marah. Tuhan marah. Tapi ketika aku menyaksikan ada orang yang kerap datang masjid, orang yang pagi-pagi datang semayang berjemaah, maka ketika itu saraftu azabi anhum, aku tahan murka aku. Baik itu kita duduk di Tampin ini kena terima kasih pada jemaah masjid. Dek kerana mereka kampung kita tak diturunkan bala oleh Allah. Maknanya juga andai kata kampung kita diuji dengan bala, mari kita tengok masjid kita macam mana. Adakah makmur ataupun tidak? Tuhan berjanji tu, kalau selagi ada orang memakmurkan rumah aku akan tahan kemurkaan aku. Allah. Apa lagi kelebihan jadi ahli masjid? Ni nak kempen suruh datang masjid pula ni ya. Baru ni di Rembau dia buat kempen, jom kita komosojid apa masjid. Dia buat kempen jaga kampung, saya tak reti sangat cakap Jerman. Kempen itu apa? Mau poi masjid. Macam tu lah lebih kurang. Masjid ke masjid tak ingat lah. Suruh kempen. Ni kita pun kempen di Tampin juga ya. Orang yang kerap datang masjid, ini Nabi berikan immunity. Orang yang kerap datang masjid, dia punya kebaikan mesti diperakui, dipersaksikan. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Hadis Tirmizi. Kalau kamu tengok ada orang datang masjid konsisten, bersaksilah bahawa dia orang baik. Bersaksilah. Hadis riwayat Tirmizi. Apa maknanya? Macam ni contoh. Katakanlah ada orang Kuala Lumpur datang ke Tampin, datang singgah masjid. Dia menanya kita, encik tu bang tanya, tahu tak dia kenal tak Haji sekian bin sekian? Kita pun kata, kenal, dia memang regular masjid ni. Dia kalau azan memang ada lah semayang sini. Oh gitu. Saya ni nak pergi rumah dia tapi tak tahu ke rumah dia kat mana. Lepas tu telefon dia dah tak boleh line, agak tak ada bateri ke apa ke. Saya nak pergi ke rumah dia, encik tahu rumah dia mana? Oh rumah dia kat sini, kita tunjuklah taman dalam tu. Oh saya ni bukan orang sini, encik tunjuk boleh? Boleh lah, tak ada masalah, kita pun tolong bawa. Dalam perjalanan orang Kuala Lumpur ni tanya kita, cik teman tanya, haji yang saya nak jumpa ni macam mana orangnya? Baik ke garang? Saya tak pernah jumpa dia. Kami sama WhatsApp group lah, geng-geng peminat keris berdiri ni. Jadi memang peminat warisan sejarah, keris berdiri apa kami berdiri. Ni dia nak tengok rumah dia, ada 3 keris berdiri tu nak pergi rumah dia. Tapi dia ni orang tua, main payah sikit lah nak telefon-telefon. Orang bila tanya kita dan kita tahu dia ni ahli masjid, kita kena cerita kebaikan dia. Oh dia okey, dia bagus, okey, baik orangnya. Padahal dalam hati, apa benda lah kau nak pergi jumpa orang tua tu, kedekut. Orang tua ni kau tahu punya kedekut luar biasa sekali. Kau kalau pergi rumah dia ni garang, kalau dapat minum air nasib baik, biasa borak kat pagar je. Itu hati kita je lah, jangan diceritakan. Sebab dia punya kebaikan mesti didahulukan. Ya betul. Kalau dia bukan kaki masjid, itu cerita lain. Macam mana Haji ni kedekut, kau tak payah lagi rumah dia. Main kau suruh datang masjid, dia bagi bagus. Kalau begitu. Tapi tak, sebab dia ahli masjid, dia ada immunity. Sebab itu sangat mustahak kita mengimarahkan masjid. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang, wahai Umar, macam mana kita nak tahu kampung tu ada barakah? Tampin ni macam mana nak tahu dia ada berkat? Kata Omang, tengok masjid lah. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang, itu tanda kampung tu berkat. Orang tu tanya lagi, kalau memang rumah dia, orang di situ masjidnya lebih cantik di rumah, apa lagi ukuran lain? Yang kedua kata Omar, kau tengok semayang jemaahnya penuh ataupun tidak. Yang ketiga Omar, apa lagi kriteria? Yang ketiga tengok semayang subuhnya ramai ataupun tidak.
Sebab itu imarah masjid tak boleh dipisahkan. Macam contoh, kita bakal nak membina masjid baru tak lama lagi, dan tuan-tuan bakal sama-sama melakar sejarah, mencipta sejarah. Kerana masjid tu akan dibuat di tapak kita ini, dan berapa tahun masjid tu boleh berdiri, lagi itulah ada sumbangan kita dalam masjid itu. Masjid ini, kaedah mendirikan masjid mesti ikut berapa kepala jemaah. Bayangkanlah, kita nak suruh orang datang masjid. Sebab itu katalah pihak masjid nak buat masjid, dia akan bawa kertas pergi ke majlis pejabat mesyuarat tindakan daerah, kalau pakai daerah peruntukan persekutuan atau persekutuan negeri. Kalau majlis agama ada mesyuarat dengan jawatan kuasa pembangunan masjid negeri. Dia ada jawatan kuasa. Untuk kita nak membina satu masjid, ukuran kasar kita tengok berapa jemaah. Biasanya satu jemaah kita nilaikan RM5,000. Satu kepala tuan-tuan ni RM5,000 ni. Sekarang mungkin naik jadi RM5,500. Yang terbaru saya dengar RM5,500 minimum. Dan tengok tanah, kalau ada kena buat kerja tanah, satu kepala jadi RM8,000. Kalau tanah tu tanah paya, RM12,000 satu kepala. Jadi kita buat kertas, kalau 200 jemaah darab RM5,000. Jadi RM5,000 darab 200 jemaah, masjid tu ting-tong 1 juta harga dia. Gedebung-gedebang 1 juta. Kalau jemaah di situ ada 500 jemaah, 500 darab 5,000, masjid tu 2.5 juta. Itu kiraan kasar. Sebab itu bila masjid didirikan, orang tak datang, rugi. Sebab kepala tuan-tuan dikira untuk pembinaan masjid itu. Macam hospital, bajetnya kira katil. Berapa katil? Itu kita boleh tahu berapa harga juta hospital itu. Masjid, kepala jemaah. Sebab itu kita selalu kempen kepada masyarakat setempat, kau datanglah masjid. Sebab kepala engkau dikira untuk pembinaan masjid ini. Datanglah masjid. Selain itu, masjid ni kita kena selalu datang sebab sinilah lubuk segala ibadah. Tak ada dah tempat lain. Tak ada dah. Tuan-tuan pergi balai raya, tak dapat pahala macam iktikaf masjid. Tak dapat. Balai raya ke, pasar raya ke, tak dapat. Masjid ni, sedekah masjid, lain pahala dia. Tuan-tuan iktikaf, lain pahala. Semayang jemaah, lain pahala. Mendengar ilmu di masjid dengan nengok YouTube live dekat dapur rumah, lain pahala dia. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang sangat bermanfaat sekali dari Datuk Ustadz Badlisah ya teman-teman. Yang mana Ustadz itu mengutip pentingnya kita memakmurkan suatu masjid ya. Karena dilihat kampung itu ataupun desa itu masyarakatnya itu baik apa tidak, barokah apa tidak, itu bisa dilihat dari masjidnya ya teman-teman. Kalau masjidnya itu lebih bagus daripada rumah yang ada di sekitar itu, berarti penduduknya di sekitar itu biasanya orang baik-baik ya. Terus yang kedua bisa dilihat dari sholat berjemaahnya di masjid itu, apakah ramai apa tidak, apakah hanya takmir masjidnya ya yang adzan, yang jadi imam, yang jadi makmum sekaligus itu ya. Terus juga kalau tidak mau melihat di situ, lebih ke lihat sholat subuh berjemaahnya. Apabila sholat subuh berjemaahnya itu banyak orang yang datang, berarti kampung itu ataupun tempat itu insya Allah dipenuhi dengan barokah ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Terus di awal Ustaz juga mengatakan di di masjid-masjid itu biasanya ada sosok satu orang yang biasanya suka mengomentari ya. Wah, kalau imamnya seperti itu, kalau makmumnya gitu. Pokoknya anggaplah orang itu keras kepala ya mungkin. Tak kira hal macam ini cuma ada di daerah sini, ternyata di Malaysia juga ada ya. Masya Allah, dan itulah warna-warni kehidupan, warna-warni masyarakat di sekitar kita, dan kita semua pasti bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.